alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita mengambil kesempatan ini untuk sama-sama kita bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi memberikan keizinan kepada kita untuk kita meneruskan kehidupan kita yang masih berbaki di atas muka bumi Allah yang bersifat sementara ini. Yang keduanya, hadirin sekalian, marilah sama-sama kita juga bersyukur ke hadrat Allah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita lahir di zaman kita memiliki gelaran mulia, yakni gelaran ummatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, kita menjadi umat kepada seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala memilih dan melantik beliau menjadi sayyidul mursalin, penghulu dan pemimpin kepada nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Hebatnya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kita menjadi umat kepada seorang nabi yang Allah Taala memilih beliau menjadi kekasih kepada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Kerana itu, hadirin sekalian, kita mestilah selalu mensyukuri di atas nikmat menjadi umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan istimewanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sehingga ke tahap ada para alim ulama yang membahaskan kepada kita, menyebut kepada kita hebatnya umat Nabi Muhammad, istimewanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kita mendapat segala pensyariatan hukum hakam daripada Allah, berbentuk hukum hakam yang berbentuk, tuan-tuan, lebih ringan berbanding dengan umat nabi-nabi, rasul-rasul yang lain. Contohnya, tuan-tuan, termasuklah ibadah puasa di bulan Ramadan. Pensyariatan puasa kepada umat Nabi Muhammad, tuan-tuan, adalah jauh lebih ringan kalau nak dibandingkan dengan pensyariatan Allah kepada umat nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain berkaitan dengan ibadah puasa. Umat nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain mereka juga berpuasa, tetapi pensyariatannya, kaedahnya, tuan-tuan, tak sama dengan kaedah umat Nabi Muhammad kita berpuasa. Umat Nabi Muhammad kita ni, tuan-tuan, berpuasa bila datang bulan Ramadan, wajib kita berpuasa. Allah Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Firman Allah yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, bila kita mengaji ilmu Al-Quran ataupun ilmu tafsir, ulama-ulama tafsir mereka menyebut apabila kita membaca Al-Quran, kita bertemu dengan ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala mulakan ayat tersebut dengan ya ayyuhallazina amanu. Ataupun kata ulama tafsir, kita mendengar orang membaca Al-Quran, yang kita dengar bacaan tersebut, orang memulakan dengan bacaan Al-Quran bermula dengan ayat ya ayyuhallazina amanu. Maka apa yang perlu kita buat, tuan-tuan? Kata Imam Mana Al-Qattan dan juga Imam As-Sayuti dalam kitab ulum Quran mereka, kata ulama-ulama ni, bila kita bertemu sahaja dengan ayat ni, maka kita terlebih dahulu mestilah ada lintasan pada hati kita, sami'na wa ata'na. Makna ulama tafsir aja, tuan-tuan, jumpa sahaja ayat yang Allah Ta'ala menyebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka mesti ada lintasan pada hati kita, ataupun qasdun, lintasan niat pada hati kita, sami'na wa ata'na. Kami dengar, wahai Allah, dan kami mesti mentaatinya. Kerana kata ulama, bila ayat ya ayyuhalladzina amanu, maka ayat itu Allah Ta'ala tujukan khusus kepada orang-orang yang beriman. Kita nak menjadi hamba yang beriman dengan sebenar-benar kepada Allah, maka bila datang ayat-ayat Allah yang Allah Ta'ala tujukan khusus kepada orang-orang yang beriman, sifat hamba yang beriman mesti sami'na wa ata'na. Yang kedua, tuan-tuan, kata ulama tafsir, bila ayat ni
kita bertemu dengan ayat ya ayyuhallazina amanu sebegini, maka kata ulama selepas daripada tu mesti ada arahan dan perintah daripada Allah. Ya ayyuhallazi, wahai orang-orang ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita sebut dah sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat wahai Allah. Maka lepas daripada tu kata ulama mesti ada perintah dan arahan. Kutiba alaikumusiyam, difardukan kepada kamu, diperintahkan kepada kamu, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa. Ya ayyuhallazina amanu, kutiba alaikumul qital, difardukan kepada kamu untuk berjuang. Ya ayyuhallazina amanu. Kata ulama, bila ada ayat ni selepas tu mesti ada perintah arahan Allah. Bila mari perintah arahan Allah, sifat hamba yang beriman kepada Allah mesti dia berdiri tegak, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat wahai Allah. Ayat ni Allah Ta'ala menceritakan kepada kita, Allah juga memfardukan kepada umat-umat yang terdahulu sebelum umat-umat kamu wahai Muhammad, yakni dengan kefarduan puasa. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi hamba yang bertakwa. Hadirin sekalian, ayat ni menunjukkan pada kita bila Allah Ta'ala sebut kami juga fardukan puasa ini kepada umat-umat terdahulu sebelum kamu. Makna bukan kita umat Nabi Muhammad sahaja yang ada kefarduan puasa ni. Umat Nabi-Nabi, Rasul-Rasul yang lain pun puasa juga. Cumanya tuan-tuan, pensyariatannya tidak sama. Bila sebut tentang pensyariatan, maka di sinilah kata ulama lebihnya beruntungnya umat Nabi Muhammad. Kerana kebanyakan hukum hakam pensyariatan yang Allah turunkan kepada umat Nabi Muhammad jauh lebih mudah, jauh lebih ringan berbanding dengan umat Nabi-Nabi, Rasul-Rasul yang dulu. Kalau tengok tentang ibadah puasa ni pun sahaja tuan-tuan, umat Nabi Allah Idris puasa juga. Tapi kata ulama, dalam kitab-kitab menyebut umat Nabi Allah Idris alaihi salam berpuasa selama 6 bulan. Hadirin sekalian, berpuasa selama 6 bulan. Umat Nabi Allah Daud alaihi salam puasa juga 6 bulan. Nabi Allah Daud, umat-umat dia berpuasa 6 bulan. Tetapi dalam keadaan hari ni puasa, esok tak puasa. Hari ni puasa, esok tak puasa. Selang-selang 6 bulan tuan-tuan. Oh, dia tak apalah selang-selang. Kita ni tiap-tiap hari straight forward. Yalah, kalau selang-selang tu pun tuan-tuan 6 bulan, tolak separuh tuan-tuan, 3 bulan. Makna lebih dia lagi pada kita. Umat Nabi Musa alaihi salam disebut di dalam kitab tuan-tuan, mereka berpuasa selama 4 bulan. Umat Nabi Muhammad sebulannya, tu pun tak puasa ke? Punya cerainya kita tuan-tuan. Kita paling sedikit, bahkan paling senang. Kalau tengok dalam kitab Asbahun wan Nadhair, tuan-tuan, ada satu kisah puasa yang ulama menceritakan kepada kita di dalam kitab tu. Dia menceritakan tentang kisah puasa Bani Israel. Umat Bani Israel ni puasa tuan-tuan. Dan waktu bila mereka boleh makan, waktu mereka berpuasa ni, mereka hanya tuan-tuan ruang makan umat Bani Israel kalau berpuasa, ruang makan mereka tuan-tuan daripada maghrib hingga ke isyak. Daripada maghrib sampai ke isyak. Bermakna mereka tuan-tuan di waktu itulah buka puasa, di waktu itulah sahur. Ruang dia. Makna bermula sahaja isyak, masuk saja waktu isyak, maka waktu tu dah mula puasa, tak boleh makan, tak boleh minum. Sampai subuh. Lepas subuh tu tuan-tuan sampai zuhur puasa, sampai asar, sampai maghrib barulah boleh buka. Dalam kitab tersebut menceritakan tuan-tuan satu kisah seorang lelaki Bani Israel yang rajin kerja walaupun dia berpuasa. Dia kerja kuat. Bila dia kerja kuat tuan-tuan, nak mari waktu buka puasa, maka dia balik ke rumah. Balik ke rumah, dia tengok isteri dia tengah siapkan hidangan, dia nak buka. Maka tuan-tuan dia pun tunggu. Dia tunggu isteri dia tengah siapkan hidangan nak berbuka, dia tunggu-tunggu, dia sandak kat dinding rumah. Maka bila sandak-sandak tertidur lena. Waktu sandak ni bahaya, jaga-jaga. Bahaya. Selalu tewas tumpah ni mesti yang sandak. Dia sandak-sandak lena. Tak apa tuan-tuan, sandak lena lah ni tak apa.
Tapi umat Bani Israel, bila dia tunggu waktu nak buka puasa daripada senja nak masuk maghrib, tertidur waktu tu, maka hukumnya haram, tak boleh buka puasa. Bila tertidur waktu tu tuan-tuan, tak boleh buka puasa. Isteri dia siap hidangan, hidang. Tengok mana suami, pak tidur. Loh, awak abang tidur. Oh, aku tertidur, awak hang tak jaga aku. Dah tidur, tak boleh buka puasa. Bini dia makan suah. Habis tu bila nak buka puasa, 1 hari lagi, maghrib esok baru boleh buka puasa. Mau tidur ke esok? Jahanam. Tuan-tuan, ni pensyariatan puasa umat-umat Nabi-Nabi, Rasul-Rasul yang dulu. Umat Nabi Muhammad ni tuan-tuan, kita daripada terbitnya fajar sehingga tenggelam fajar saja. Lepas maghrib tu sampai ke subuh nak melantak pun melantak lah tuan-tuan. Punya risau, punya takutlah esok tak boleh makan puasa. Dia punya makan tak berhenti daripada maghrib sampai ke isyak, nak pecah perut pun tak apa. Kita malam ada moreh, Bani Israel tak ada moreh maksud dia. Kita iftar jama'i, surah buat, masjid buat. Iftar jama'i ada, malam lepas tarawih, lepas tazkirah, ada pula moreh. Punya hebatnya kita tuan-tuan, malam tu nak makan banyak mana, tak cukup makan tuan-tuan, belanga-belanga nak berdai pun boleh, tak ada masalah. Malam tu nak makan, ya tak ada masalah. Umat Bani Israel makan malam tak boleh dah. Siang tak boleh. Waktu dia dari maghrib sehinggalah ke isyak. Tu je ruang dia nak sahur, tu je ruang dia nak buka. Tapi kita tuan-tuan malam tu nak makan pun makanlah. Tu pun siang makan juga. Tu pun siang makan juga. Punya teruk kita tuan-tuan. Sebab tu kalaulah ada umat Nabi-Nabi, Rasul-Rasul yang lain ni tuan-tuan, malu besar kita ni. Malu besar kita ni. Sebab tu bila Allah Ta'ala memfardukan juga kepada umat-umat Nabi-Nabi, Rasul-Rasul yang terdahulu sebelum umat kamu wahai Muhammad, kata Allah, maka kata ulama pensyariatannya kita jauh lebih mudah. Maknanya bila kita mensyukuri sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tuan-tuan kita kena ingat kita ni jauh lebih mudah, jauh lebih senang berbanding dengan umat Nabi-Nabi, Rasul-Rasul yang lain. Sebab tu bila mari sahaja bulan Ramadan hadirin sekalian, bulan Ramadan ni kita kena ingat hadirin sekalian, walaupun kita mendengar Ramadan ini disebut juga namanya sebagai Syahrul Mubarak, bulan yang dijanjikan banyak keberkatan demi keberkatan. Bulan yang dijanjikan tuan-tuan, kalau kita tengok dalam bahasa Arab, berkat ni tuan-tuan, maksud dia lebih, bertambah lebih. Makna tuan-tuan, kalaulah sekiranya tuan-tuan kita dapat ganjaran, kita dapat pahala bila kita beribadah di luar Ramadan, maka bila masuk sahaja Ramadan, maka ganjaran yang kita dapat tu tuan-tuan meningkat lebih. Memang sifat dia tuan-tuan, dia akan berganda, sifat dia lebih. Paling kurang gandaan yang kita akan dapat, kata Nabi, bi asyri amsalihah. Nilai dia paling kurang daripada ibadah kita buat dalam bulan Ramadan, bi asyri amsalihah. Nilai gandaan paling kurang, paling sedikit adalah 10 kali ganda. Kalau kita niat nak buat baik, tercatat dah 10 kali ganda kebaikan. Bila kita amalkan pula apa yang kita niat, paling kurang kita dapat tuan-tuan 70 kali ganda. Dan lebih, dalam hadis sebut 70 kali ganda dan lebih. Sebab tu tuan-tuan, Ramadan ini adalah bulan yang disebut sebagai pesta ibadah. Tadi kuliah subuh di Masjid Ar-Ridwan tuan-tuan, tajuk dia, kalaulah boleh kami mengundur masa. Itu. Maksud dia apa? Orang yang rugi, orang yang menyesal hadirin sekalian, bila bertemu dengan Allah di hari akhirat, mesti mereka akan minta, ya Allah, bagilah peluang kami undur balik. Kita pun tuan-tuan, kita tak tahu Ramadan ni sama ada dia Ramadan terakhir ataupun kita berpeluang lepas ni jumpa dengan Ramadan lagi. Kalaulah ni Ramadan terakhir dan kita biarkan Ramadan ni pergi begitu saja, mari begitu saja, dan kita mati pula tuan-tuan lepas daripada tu, barulah kita tahu tuan-tuan betapa ruginya kita biarkan Ramadan ni pergi begitu sahaja. Ramadan ni hebat tuan-tuan. Kalau tak ada Ramadan, kita takut bagaimana keadaan timbangan mizan. Bagaimana timbangan amalan dan kejahatan yang kita buat ni.
Bila diletak di atas neraca timbangan Allah, yang baik, kebaikan yang kita buat letak atas timbangan belah kanan, yang buruk, kejahatan yang kita buat letak timbangan belah kiri. Kalaulah tak ada Ramadan, kita takut yang berat ni belah kiri. Tapi bila mari Ramadan, berlipat kali ganda, berlipat kali ganda, berlipat kali ganda, maka tuan-tuan, dia akan memberatkan timbangan mizan. Ni mari Ramadan. Kerana nilai gandaan kita dapat bukan sedikit Ramadan. Tambah-tambah tuan-tuan duduk kat Selangor pula. Selangor ni tuan-tuan, orang duk sibuk-sibuk buat tarawih, dia pergi selit pula dengan tazkirah. Orang yang tak berapa cerdik, dia akan marah. Orang nak main tarawih, nak beribadah, mereka ni duk pulun buat tazkirah pula. Tazkirah tu pun ibadah. Bahkan nilai tazkirah ni tuan-tuan, kalau nak dibandingkan dengan apa yang Nabi sebut tuan-tuan, orang yang duduk walaupun sekejap dalam majlis ilmu, kata Nabi, nilainya jauh lebih baik berbanding dengan orang yang solat sunat sebanyak 1000 rakaat. Kita duk pulun nak buat solat sunat tarawih, tiba-tiba selit pula dengan tazkirah. Nilai tazkirah tu walaupun sekejap, maka nilainya jauh lebih hebat, jauh lebih baik, jauh lebih tinggi daripada 1000 rakaat solat sunat. Satu bulan kita boleh dapat tuan-tuan 1000 rakaat. Tak mampu. 30 darat 8 baru berapa tuan-tuan. Ni selit dengan tazkirah Allah. Tuan-tuan ni kira tamuk sungguh lah. Istilah Selangor apa ni, tamuk sungguh. Yang tenang, hati tak berapa tamuk, relax ni tempat kami Perak. Hampa ni kira tamuk lah. Tarawih nak balun, pahala tazkirah nak ambil. Tak cukup dengan malam, siang apa kacau. Kalau ada setan empuk kepala kat dinding tuan-tuan, tapi dia tak ada Ramadan ni. Bengang dia, semua dia pun nak sapu. Sagi lepas ni ada yang tadarus pula. Lah. Tapi bila kita tak faham tuan-tuan, bila kita tak faham, kita akan marah. Sahabat saya kena marah sebab terlebih 5 minit ya tazkirah. Ramadan tahun ni lah, ngadu dia, malu dia. Orang duduk depan, dia terlebih 5 minit. Dia kata dah ustaz, 20 minit dah sini. So yang terlebih, sini orang bukan boleh harap. Oh, dia pun macam biasalah, terlajak sikit, biasalah. Lajak perahu boleh diundur. Lajak kuliah, dapat padah dia rupanya. Kawan saya dapat tuan-tuan, kasihan. Dia terlajak sikit tuan-tuan. Haji tu terus mangkit. Ni apa tak faham bahasa ustaz ni? Ustaz duk ceramah panjang-panjang. Ustaz tu bagus ingat. La ilaha illallah. Orang kata 20 minit. Ustaz hormat lah 20 minit. Ni orang nak balik. Dia marah tu. Kawan ni tuan-tuan dia dah tahu. Tak apa, minta maaf haji, saya terus berhenti. Berhenti dia balik. Itu sebab tak faham tuan-tuan. Sebab kita tak sampai kat sana lagi. Kalaulah kita dah sampai di alam kubur, kalaulah kita sudah sampai di alam baqa yang kekal ni, kita akan tahu tuan-tuan, nilai duduk dalam majlis-majlis yang macam ni adalah nilai yang paling baik nak selamatkan kita kat sana. Cuma kita tak sampai sana lagi, tu yang kita belagak lebih. Masa itu nyawa, kata Imam Qurtubi, dan nyawa itu adalah masa. Tuan-tuan kalau habiskan dalam kuliah zuhur ni setengah jam, 30 minit kita habiskan tuan-tuan, masa untuk kuliah zuhur ni, bermakna kita habiskan 30 minit nyawa kita tuan-tuan untuk program majlis ilmu yang macam ni. Tuan-tuan duduk depan TV 2 jam, 3 jam, makna tuan-tuan dah gunakan nyawa tuan-tuan 3 jam depan TV. Tapi bila kita sampai kat sana, Allah Ta'ala akan hitung satu. Tengok-tengok kenapa masa umur kamu ni terlalu banyak kamu gunakan ke jalan yang sia-sia berbanding ke jalan ibadah. Baru kita melengung tuan-tuan. Sebab tak sampai lagi. Kalau sampai baru kita tahu. Hari ni mungkin ustaz-ustaz, orang yang bawa tung, kita rasa tuan-tuan, bila kita bagi sumbangan, dia akan sebut terima kasih haji sumbangan. Hari ni, orang yang dapat sumbangan, dia ucap terima kasih. Wallahi tuan-tuan, di akhirat nanti kita akan cari dia, kita akan ucap terima kasih kepada dia. Terima kasih sebabkan tabung inilah kami dapat kebaikan di akhirat. Sebab kita tak sampai sana lagi. Tapi bila dah sampai kat sana, di hari akhirat itu kata imam,
Kata seorang ulama yang bernama Dr. Wahbah Az-Zuhaili, hari akhirat ini juga disebut sebagai Yaumul Fas. Apa maksud Yaumul Fas? Yaum Al-Fas, hari keputusan. Kita yang hidup sepanjang hidup kat dunia ni, kita semua nak tengok apa keputusan dia. Keputusan ni siapa yang buat? Allah Ta'ala. Sampai kat sana kita nak tengok keputusan Allah. Sama ada kita ni dipilih oleh Allah jadi penghuni syurga, ataupun kita dipilih oleh Allah menjadi penghuni neraka. Wa na'udzubillahi min zalik. Sebab kita ni hamba, tuan-tuan, hebatnya Ramadan. Ramadan peringatkan kita, kita ni tak lebih, kita ni hanyalah seorang hamba. Kita ni hamba je, tuan-tuan. Walau macam mana dahsyat hebat pun kita kat dunia, Ramadan bagi tahu pada kita, ingat, kamu hebat macam mana pun kat dunia, kamu tetap seorang hamba. Bila kamu seorang hamba, kamu kena ingat, hamba ni Allah Ta'ala sediakan 2 tempat saja di akhirat. Tempat yang Allah Ta'ala sediakan untuk hamba-hamba Allah di akhirat hanya 2. Wa fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Allah sebut dalam Al-Quran, sebahagian daripada hamba-hambaku akan dipilih menjadi penghuni syurga. Wa fariqum fis sa'ir. Bila kamu tu hamba, kamu kena ingat, sebahagian lagi dari kalangan hambaku akan dipilih menjadi penghuni sa'ir, neraka su'ur. Hamba ni tempat dia 2, Allah kata. Neraka ataupun syurga. Makna bila kita ingat kita hamba, mesti kita kena memperagakan sifat penghambaan diri yang sebenar pada Allah. Kadang-kadang kita tahu kami memang hamba, tapi kita tak terfikir pula, tuan-tuan, adakah selama ni kita dah membuktikan sifat penghambaan diri yang sebenar kepada Allah. Mari bulan Ramadan, Ramadan ajar kita, tuan-tuan, memiliki sifat penghambaan diri yang sebenar pada Allah. Apa sifat seorang hamba yang paling tinggi nilainya kepada Allah? Tuan-tuan, kita belajar sifat penghambaan diri ni kepada Allah di bulan Ramadan. Antara yang paling besar, tuan-tuan, kata ulama, bila datang bulan Ramadan wajib kita berpuasa. Bila kita berpuasa, maka haram bagi diri kita makan, maka haram bagi kita minum, maka haram bagi kita bersetubuh. Tuan-tuan, kenapa haram makan dan minum, sedangkan makan dan minum ni asalnya ibadah? Kenapa haram bersetubuh dengan isteri kita yang sah? Nak kahwin berpuluh ribu habis dah. Tengok-tengok mari Ramadan tak boleh setubuh di siang hari. Kenapa, tuan-tuan? Kata ulama, apa tu makan, apa tu minum? Ulama sebut makan dan minum ini, dia adalah tuntutan, dia adalah keperluan, dia adalah kehendak yang paling utama kepada makhluk yang hidup atas muka bumi. Mana ada makhluk yang hidup atas muka bumi tidak berhajat pada makan dan minum. Bila makhluk hidup atas muka bumi, mesti dia berkehendak pada makan dan minum. Tuntutan utama makhluk hidup mesti nak makan, mesti nak minum. Fitrah makhluk ni mesti nak makan, mesti nak minum. Manusia nak makan minum, lembu nak makan minum, haiwan nak makan minum, tumbuh-tumbuhan nak makan minum. Ni tuntutan makhluk, dia berhajat pada makan dan minum. Tetapi bila datang bulan Ramadan, Allah Ta'ala, tuan-tuan, mengharamkan kita makan dan minum. Dan kita pula, tuan-tuan, bila datang bulan Ramadan kita puasa, makna kita tak makan, kita tak minum. Kenapa? Sedangkan dia keperluan kita. Kata ulama, disitulah kita telah membuktikan sifat penghambaan diri yang tinggi pada Allah. Yakni, tuan-tuan, kita mengorbankan kehendak dan tuntutan diri kita sendiri demi semata-mata memberikan keutamaan kepada kehendak Allah. Diri nakkan minum, fitrah diri kita nak makan, nak minum. Tapi yang berhajat kepada, yang berkehendak kepada haram makan dan minum ni Allah. Walaupun diri kita nakkan makan, nakkan minum, tetapi Allah yang mengharamkannya. Maka kita buktikan sifat hamba yang sebenar, kita mengutamakan kehendak Allah, utamakan suruhan Allah, utamakan arahan perintah Allah, walaupun kita terpaksa mengorbankan kehendak dan tuntutan diri sendiri. Yang inilah sifat seorang hamba yang tinggi nilainya di sisi Allah Ta'ala. Rupanya sedang tak sedang Ramadan ajak kita sifat hamba. Hamba mesti, tuan-tuan,
berikan pengutamaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mengaku hamba tetapi kita tak boleh mengutamakan kehendak suruhan perintah Allah, maka belum tentu lagi tuan-tuan Allah masukkan kita dalam kelompok hamba-hamba Allah. Fadkhulu fi ibadi wadkhulu jannati, maka hendaklah kamu masuk dalam kelompok-kelompok hamba-hambaku. Dah kami memang hamba dah. Kami tahu Allah tu Tuhan dan kami memang hamba. Tapi Allah suruh juga masuk dalam kelompok hamba. Walaupun kamu mengaku kamu hamba, tapi mesti kamu membuktikan sifat penghambaan diri yang sebenar pada Allah. Sebab tu bila kita nak mati, ada hamba Allah, waktu dia nak mati dia boleh mengucap tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Ada hamba Allah yang waktu dia nak mati, bila nak mati Allah tak izin dia sebut tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Kenapa ada orang yang mati boleh mengucap, ada orang yang mati tak boleh mengucap? Siapa yang buat pilihan? Allah. Kenapa ada orang Allah pilih boleh mengucap? Kenapa ada orang yang Allah pilih tak boleh mengucap? Tuan-tuan, bagaimana Allah Ta'ala nak pilih seseorang itu mengucap sebelum dia mati, tiada Tuhan yang aku sembah melainkan engkau wahai Allah, sedangkan dia tidak ada sifat penghambaan diri yang sebenar pada Allah. Betulkah waktu hidup atas muka bumi dulu dia membuktikan sifat penghambaan dan dia hanya sembah taat pada Allah? Kalau betul mesti dia mengutamakan suruhan Allah walaupun terpaksa mengorbankan kehendak diri dia sendiri. Waktu dalam kubur pun samalah sifat dia. Ada orang yang boleh jawab Allahu Rabbi, Allah lah Tuhanku. Ada orang yang tak boleh jawab. Macam mana Allah Ta'ala nak pilih seseorang tu jawab Allah adalah Tuhanku, sedangkan hidup dulu dia tidak bertuhan kepada Allah. Dia lebih terpengaruh, dia lebih mengutamakan tuntutan nafsu, dia lebih mengutamakan tuntutan syaitan, hasutan syaitan berbanding dengan tuntutan dan kehendak Allah. Macam mana Allah Ta'ala nak pilih lidah ni mengucap ataupun lidah ni menyebut Tuhanku adalah Allah? Sebab tu hadirin sekalian, besar Ramadan ni dia ajak kita erti kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebab tu tuan-tuan, Ramadan ini juga bulan yang paling baik kita buru maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhir ni tuan-tuan, kita kongsi satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak boleh lama kan? Tuan-tuan marah, saya pun takut kau. Takut. Kawan saya cerita saya naik ngeri. Dia kata nyarilah Allah tak uji macam tu. Kalau uji tu tak tahu menangis kita masuk bawah meja. Sebab tu hadirin sekalian, ada satu hadis yang menceritakan bahawa Nabi SAW pada hari Jumaat di bulan Ramadan, ketika mana Nabi SAW bertapak naik ke atas anak tangga mimbar. Pada waktu tu hadirin sekalian, sahabat-sahabat Nabi terkejut apabila melihat Nabi SAW berhenti di anak tangga mimbar pertama, kemudian Nabi sebut perkataan amin. Bila Nabi berhenti kemudian Nabi bertapak naik anak tangga mimbar yang kedua, Nabi berhenti, Nabi sebut perkataan amin. Begitulah juga sama di anak tangga yang ketiga. Habis selesai khutbah Jumaat Nabi di bulan Ramadan, habis selesai solat Jumaat, maka umat Islam, sahabat-sahabat Nabi ni datang mengurumuni Nabi SAW. Mereka tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mengapa di anak tangga mimbar yang pertama, kedua, ketiga kamu sebut amin? Kamu berhenti dan kamu sebut amin. Doa siapakah yang kamu aminkan wahai Rasulullah? Apa yang kamu aminkan wahai Rasulullah? Tuan-tuan, ringkaskan mafhum hadis ni dengan kita umat Nabi di bulan Ramadan. Tuan-tuan, kaitan hadis ni dengan kita umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan, yakni apabila Nabi SAW sampai di anak tangga mimbar yang ketiga. Waktu Nabi SAW sampai di anak tangga mimbar yang ketiga, kata Nabi, aku mendengar Jibril alaihi salam sedang berdoa kepada Allah dengan penuh bersungguh-sungguh, dan doa tu kata Nabi ditujukan khusus kepada umat-umatku di bulan Ramadan. Di sahabat Nabi lagi berminat nak tahu, mereka tanya, wahai Rasulullah, apa yang Jibril doakan kepada kami umat kamu di bulan Ramadan sehingga kamu manusia yang paling mulia di sisi Allah sendiri yang mengaminkannya? Kata Nabi SAW, di anak tangga mimbar yang ketiga aku mendengar
Jibril alaihi salam berdoa kepada Allah dengan doa, ya Allah, ya Tuhanku, kau berikanlah kelaknatan kepada umat-umat Muhammad, yakni bagi umat-umat Muhammad yang apabila Ramadan itu datang bertemu dengan mereka, kemudian Ramadan itu pergi meninggalkan mereka, sedangkan mereka tidak memiliki maghfirah atau keampunan daripada Engkau, wahai Allah. Saya ulang doa Jibril yang Nabi sendiri aminkan. Kata Jibril, ya Allah, ya Tuhanku, kau berikanlah kelaknatan kepada umat-umat Muhammad, yakni bagi umat Muhammad yang bila Ramadan ini sampai bertemu dengan mereka, kemudian Ramadan ini pergi tinggalkan mereka, sedangkan mereka tidak memiliki keampunan ataupun maghfirah daripada Engkau, wahai Allah. Makna mau tak mau tuan-tuan, Ramadan ni mesti kita gunakan untuk bertaubat di atas apa yang kita buat. Kena bertaubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Dan kita wajib meyakini Allah Ta'ala adalah Tuhan yang sangat menerima taubat. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Riyadhus Salihin. Nabi cerita betapa Allah Ta'ala ni suka sangat apabila ada hamba dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga kata Nabi, seorang lelaki yang seronok tunggang unta dia, dia pacu seseronok-seronoknya, kemudian dia suka dengan unta dia, tiba-tiba bila sampai di satu tempat yang dia tak tahu jalan nak balik, tiba-tiba unta dia lari, unta dia hilang, kata Nabi. Dia cari tak jumpa, dia serabut, sehingga dia cari, dia putih asa macam mana nak balik, unta kenderaan dia tak ada. Kemudian kata Nabi, bila dia sedar-sedar unta ni ada depan dia, maka betapa seronoknya dia. Bila unta ni ada, cari tadi tak ada, hilang, tiba-tiba ada, dia terlalu seronok. Maka keseronokan orang yang macam tu, kata Nabi, lebih seronok lagi Allah apabila ada seorang hamba dia memilih jalan untuk bertaubat di atas dosa yang dia buat kepada Allah. Allah suka sangat hamba dia bertaubat. Dalam Sahih Bukhari ada cerita, tuan-tuan, dua orang lelaki menghadap Allah. Dan bila Allah Ta'ala hitung dua orang lelaki ni, kata Nabi, maka salah seorang daripada mereka Allah Ta'ala pilih masuk ke dalam syurga. Bila salah seorang daripada mereka Allah Ta'ala kata, kamu pergi masuk dalam syurga. Kemudian seorang lelaki lagi ni, tuan-tuan, menangis terseok-seok. Bila dia menangis terseok-seok, maka Allah tanya dia, kenapa kamu menangis? Kemudian dia bagi tahu pada Allah, aku menangis sebab aku sangka kamu nak sebut nama aku yang pergi ke syurga, wahai Allah. Aku duk sangka kamu nak pilih aku yang pergi ke syurga, wahai Allah. Tapi hang pilih orang lain, hang sebut nama dia, wahai Allah. Maka tuan-tuan tengok sifat maha terima taubatnya Allah. Maka Allah kata, bila kamu sangka aku nak pilih kamu masuk ke dalam syurga, maka pergilah kamu masuk ke dalam syurga. Kenapa? Kerana dalam hadis kursi Allah sebut, kata Nabi, inni inda dhanni bi abdi bi. Wahai Muhammad, bagi tahu pada hamba-hambaku, sesungguhnya aku sentiasa berada atas sangkaan hambaku kepadaku. Bila kita bertaubat, tuan-tuan, di bulan Ramadan, kita mesti yakin Allah Ta'ala terima taubat kita. Sebab tu hadirin sekalian, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tuan-tuan, sehari dua lagi saya akan pulang ke Perak. Kalau kita tak bertemu lagi lepas ni, tuan-tuan, saya ambil kesempatan ni, maaf zahir dan batin, selamat Hari Raya Aidilfitri. Kalau ada tersalah, kalau ada terkurang, kalau ada terkasar bahasa, halaikan makan minum hadirin sekalian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita semua, mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Tuan-tuan, bersama saya hari ni, tuan-tuan, ada tung saya bawa. Tapi kata Haji Makno, tak apa, kita bentang jadah pun tak apa. Jadi tuan-tuan, saya masih lagi, tuan-tuan, berusaha untuk cari dana nak siapkan bangunan 3 tingkat kami yang tak mampu kami siapkan lagi ni, tuan-tuan. Setahun, tuan-tuan, 1 tahun dah kami usaha nak siapkan bangunan 3 tingkat ni, kami tak mampu siapkan. Biasalah tuan-tuan, kami ni bila ada dana sikit, maka kita buat sikit. Bila ada banyak, kita buat lebih sikit. Bila tak ada, tuan-tuan, kita berehat.
Sebab kami buat sendiri hadirin sekalian. Jadi bangunan 3 tingkat kami ni tuan-tuan, walaupun dia tak siap lagi, tapi budak-budak kami dah terpaksa gunakan bangunan ni. Yang ni lah yang kami serabut sikit ni tuan-tuan. Sebab bangunan ni dia tak siap lagi, bumbung pun tak ada lagi tuan-tuan, banyak tak siap lagi. Tapi kami dah terpaksa gunakan tingkat 2 tu tuan-tuan untuk jadikan sebagai kelas. Sebab kami tak ada tempat nak buat kelas. Pelajar kami pula ada 126 orang budak tuan-tuan. Maka tuan-tuan, jadi bila bangunan ni tak siap lagi, kemudian hadirin sekalian, budak dah mengaji dah di tingkat 2 tu, bila mari hujan tuan-tuan, ayak tu dia meleleh tuan-tuan kat dinding, masuk ke tingkat banjir kelas tu, budak tak mengaji, dia pun duk pakat berenang tuan-tuan. Dia mari hujan tuan-tuan, kami tak mengaji, duk cedok buang ayak, sebab tu tuan-tuan, kami sangat-sangat perlukan dana untuk siapkan bangunan ni. Sebab tu tuan-tuan, pelajar kami pula yatim dan fakir miskin, kita bagi pengajian secara percuma, kita tanggung semua tuan-tuan. Dan tuan-tuan, di tempat kami ni bukan kita bagi percuma ni kerana kami kaya dah. Kalau kaya tuan-tuan, saya tak mai sini dalam keadaan bawa tong ni tuan-tuan. Saya ni muda lagi tuan-tuan, handsome pula tu. Malu sebenarnya bawa tong tu. Tapi nak buat macam mana? Nak buat macam mana hadirin sekalian? Sebab memang kita buat cari dana sendiri. Tuan-tuan, sini tempat sini daripada mula-mula saya nak buka sekolah, antara penyumbang yang tak pernah putih kepada madrasah kami. Saya ada buat ada buat kertas kerja tu. Tuan-tuan boleh tengok hasil daripada sumbangan tuan-tuan apa yang sudah siap kita buat. Dan ni nak siapkan bangunan 3 tingkat ni tuan-tuan. Sebab tak budak nak pakai kelas ni dalam keadaan terganggu sangat tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, begitulah saya nak beritahu kat tuan-tuan. Jadi pun tuan-tuan sini pun dah selalu dah dengar tentang sekolah saya ni. Cuma saya minta maaf kalau tuan-tuan agak sedikit terganggu bila saya gunakan meja ni cari dana. Tapi apa pun tuan-tuan kena tahu, ini sahajalah tuan-tuan medium yang kami ada untuk cari dana. Tuan-tuan, seperti kita sebutkan tadi, mungkin saya akan berterima kasih dengan tuan-tuan di atas sumbangan yang tuan-tuan beli, yang tuan-tuan bagi. Dan insya-Allah saya yakin tuan-tuan balik akan berterima kasih dengan tong yang saya bawa, sejadah yang kami bentang, bila kita tuan-tuan kembali bertemu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Hadirin sekalian, jangan takut nak bagi sumbangan pada jalan Allah. Sebab Allah janji dah, man zallazi yuqridullaha qardan hasana, barang siapa yang memberikan pinjaman pada jalan Allah dengan pinjaman yang baik, yakni dia keluarkan harta daripada jalan Allah dengan harta yang paling dia sayang, maka Allah janji Allah Ta'ala akan bayar balik berlipat jauh lebih kali ganda. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Ingatlah, Allah adalah Tuhan yang berkuasa memberikan kelapangan, kemudahan, kesenangan pada kita, dan dialah Tuhan yang berkuasa memberikan kesempitan, kesusahan pada kita. Hakikatnya kata Allah, semua yang kita ada, semua tu akan kembali balik kepada dia. Mudah-mudahan tuan-tuan Allah berkati kita. Saya dahulukan dengan jazakumullahu khairan jazak. Berkat Ramadan ni, mudah-mudahan tuan-tuan bangunan kami ni siap. Kalau dah siap ni tuan-tuan, kuranglah saya minta kat tuan-tuan dah. Tuan-tuan marah, Ustaz mai je minta, Ustaz mai je minta. Minta sebab tak siap lagi. Pasal apa tak siap lagi? Hampa bagi sikit sangat. Kalau hampa bagi banyak, sempat siap. Siap tuan-tuan, saya tak kacau tuan-tuan dah. Mudah-mudahan Allah berkati, mudah-mudahan Allah rahmati. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.